Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Aziz Ibrahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 7 Mei. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Satu jawatan kuasa akan ditubuhkan di daerah kecil Sepauh bagi membincangkan usaha membangunkan ekonomi penduduknya. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, jawatan kuasa yang akan diwujudkan dalam masa terdekat akan melibatkan semua pihak termasuk Persatuan, Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat serta badan-badan bukan kerajaan yang terdapat di Sepauh. Terima kasih. Menurut beliau, hasrat kerajaan negeri adalah untuk menjadikan Sarawak sebagai negeri maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Oleh itu adalah penting untuk penduduk Sepauh melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai bidang ekonomi agar dapat menjana pendapatan tinggi. Potensi ekonomi di Sepauh sudah tentu dalam pertanian, penternakan, penghasilan produk makanan, kraftangan serta pelancongan. Ketika ini terdapat banyak infrastruktur dan kemudahan yang telah dan sedang dibangunkan di Sepauh bagi mendukung program pembangunan ekonomi di kawasan berkenaan. Salah satunya adalah pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan produk-produk pertanian dan makanan yang akan dibina di Sepauh melibatkan kos RM16 juta. Dato' Amar Douglas berucap pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Kampung Melayu Sepauh di Sepauh. Terdahulu pada pelancaran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung serta Biro Wanita Rumah Panjang Suri Lalang di Sepauh, Dato' Amar Douglas memberitahu sudah ada perancangan untuk menjadikan daerah kecil Sepauh sebagai hub pengeluaran makanan. Jelas beliau, ia perlu dilakukan agar golongan petani sedia ada serta pemilik tanah dapat menjana pendapatan yang lebih baik secara tidak langsung dapat membangunkan ekonomi Sepauh. Ke arah itu, beliau berharap dapat bekerjasama dengan Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra dalam penternakan lembu selain bercadang menternak kambing dan ayam kampung. Selain daripada itu, Dato' Amar Douglas turut menggalakkan penduduk di Sepauh untuk terlibat dalam penanaman jagung untuk makanan ternakan. Beliau juga menggalakkan aktiviti penghasilan kraftangan seperti baju kebaya sulaman tradisional dan baju burik yang semakin digemari golongan wanita di Sepauh. Berkaitan penternakan khinzir, penternak perlu menunggu keputusan serta nasihat daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina memandangkan demam babi Afrika masih lagi menjadi ancaman di negeri ini. Perkembangan perubatan dan kesihatan di Sarawak terus diperkasa dengan pembinaan Pusat Kanser Sarawak di Kuching menjelang akhir tahun ini dapat direalisasikan dengan kerjasama dua hala antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian menyatakan ini kerana kerajaan negeri amat menitikberatkan kesihatan penduduk berikutan penyakit kanser direkodkan kedua tertinggi di Sarawak sekaligus memperkasakan kuasa autonomi pentadbiran terhadap kesihatan. Datuk Seri Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan memberitahu ia juga bagi menyediakan perkhidmatan bertaraf antarabangsa kepada semua pesakit yang mendapatkan rawatan di pusat itu termasuk dari negara jiran. Walau bagaimanapun, beliau menambah pembinaan pusat itu amatlah memerlukan kepakaran khas selain keperluan pekerja dan peralatan bagi melancarkan perkhidmatan yang bakal diberikan kepada pesakit. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan sistem pembedahan OAM Pusat Perubatan Borneo Miri. Tambahnya, penglibatan pusat-pusat perubatan swasta di negeri ini juga membantu pembangunan kesihatan di Sarawak terutama semasa bencana seperti COVID-19 3 tahun lalu. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi menyasarkan kesemua menara di bawah inisiatif Sarawak Multimedia Authority Rural Telecommunication SMART dilengkapi dengan teknologi Multi Operator Core Network MOCN menjelang suku ketiga tahun depan. Menterinya Datuk Julahi Narawi berkata terdapat 600 buah menara SMART yang telah dan sedang dibina oleh Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak menerusi 2 fasa.
sudah dipasang. Jelasnya langkah melengkapi menara smart menggunakan teknologi MOKERN bertujuan mempercepat akses talian telefon dan jaringan internet di kawasan luar bandar negeri ini. Ia juga berikutan syarikat-syarikat telekomunikasi lambat memberi maklum balas untuk memasang peralatan telekomunikasi di menara berkenaan. Dan selain daripada smart yang dibina oleh MCMC dari bawah program Jendela, 636 di seluruh Sarawak juga berjalan dengan lancar. Maknanya ini adalah penambahan kepada apa yang telah dibina di seluruh Sarawak, sebab hakikatnya kita menjangkakan 6,000 menara di seluruh Sarawak dan sekarang sudah lebih daripada 50% menara itu sudah dibina. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Ramah Tamah Aidilfitri peringkat daerah Sebuyau di Dewan Pembangunan Sebuyau dalam bahagian Semarahan. Sementara itu, ketika ditanya berkaitan perkembangan cadangan Kerajaan Sarawak untuk menubuhkan syarikat telekomunikasi sendiri seperti yang dinyatakan oleh Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada tahun 2020, beliau meminta tunggu dan lihat perkara itu. Jelasnya ketika ini Kerajaan Sarawak sudah pun mempunyai sebuah agensi sendiri iaitu SDEC yang berperanan sama seperti syarikat telekomunikasi. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Julaihi berkata kompleks pejabat daerah Sebuyau yang baharu akan dibina di Bandar Baharu Sebuyau. Jelasnya projek tersebut yang telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri turut merangkumi pembinaan kuartus kediaman kaki tangan, kini sedang dalam peringkat penelitian reka bentuk. Pelaksanaan projek mega pembinaan jalan utama kedua STR melibatkan laluan dari Jambatan Samarahan ke Jambatan Batang Sadong sepanjang 21 km. Kini dalam proses tawaran sebut harga dan akan dianugerahkan kepada kontraktor yang terpilih. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Insinyur Adil Lariwo berkata laluan dari Jambatan Batang Sadong ke Sebuyau juga kini dalam status yang sama, manakala laluan dari Sebuyau ke Lingga kini dalam pembinaan. Menurut Insinyur Aidil lagi, status projek mega itu kini mengikut jadual pelaksanaan dan keseluruhan projek masih dijangka siap pada tahun 2025. Tambahnya, apabila siap nanti, projek yang dimulakan dalam rancangan Malaysia ke-11 itu akan mempercepatkan pembangunan dan perkembangan sosioekonomi yang lebih besar di daerah Sebuyau dan kawasan pesisir. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sarungjaya memberitahu demikian kepada pemberita pada Majlis Ramah Mesra Aidilfitri Dun Sarungjaya, anjuran Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu dan Saberkas Cawangan Sarungjaya yang berlangsung di Dewan Warisan Sarungjaya. Ahli Persatuan Pembangunan Dayak Bintulu Bangun yang berminat dalam bidang perniagaan dinasihatkan untuk lebih serius mempelajari dunia perniagaan daripada peringkat awal. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitayai memberitahu melengkapkan diri dengan ilmu perniagaan merupakan asas penting kejayaan dalam bidang tersebut. Datuk John Siki yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Kakus turut menekankan semangat bersatu padu dan saling memberi ruang sesama ahli persatuan juga perlu dipraktikan agar lebih berdaya saing dan berupaya mencapai hasil yang tinggi. Justru Datuk John Siki yakin usaha bangun dalam mewujudkan Pasar Gawai Dayak Bangun 2023 yang berlangsung 1 Mei lepas hingga 20 Mei ini merupakan sebahagian daripada langkah awal mewujudkan peluang perniagaan kepada usahawan dalam kalangan ahlinya. Dia tak kena ngadu kita kenyungkak ke penantai permisi. Lalu kedua kita ke bahasa Dayak belajar ke pasar bisnes, pasar dagang. Jalan itu daripada aku guna mamat, manah mamat, jalan beri puji beri tadiah. Bangun. Ini juga membuktikan bangun bukan sahaja dapat menonjolkan kebudayaan dan tradisi masyarakat Dayak melalui Majlis Malam Kebudayaan Gawai Dayak Bangun 2023. Sementara itu, pengurusi bangun Tuaitis Langgak memberitahu persatuan yang baru sahaja berusia 2 tahun itu bertujuan membantu masyarakat Dayak di kawasan Bintulu dalam pelbagai bidang termasuk bidang perniagaan, pendidikan dan pertanian. Pada majlis itu, Datuk John Siki turut menyalurkan peruntukan berjumlah RM20,000 untuk Persatuan Bangun.
Penganjuran Sukan Berhalangan Spartan Sarawak 2023 merupakan sukan untuk menguji keterbatasan, had kekuatan dan ketahanan peserta selain mencabar diri dalam mengatasi halangan sama ada daripada segi fizikal dan mental. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin merangkap Menteri Pengangkutan berkata, penganjuran sukan tidak hanya tentang menang atau kalah, malah ia mendorong setiap peserta untuk menjadi yang terbaik. Datuk Seri Lee memberitahu beliau yakin para peserta tidak perlu takut dengan cabaran kerana setiap cabaran perlu dihadapi dengan ketabahan dan keazaman. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian hadiah bersempena acara Sukan Berhalangan Spartan Sarawak 2023 di Miri. Dalam pada itu ujarnya, penganjuran acara ini telah memberi inspirasi kepada setiap peserta untuk terus mendorong diri dalam semua aspek kehidupan. Kita sangat happy, dah bawa lebih ramai peserta-peserta dari Miri, dari Brunei, dari Sabah untuk join Sipu punya tim untuk menyertai Spartan di Miri Sarawak. Cabaran kali ini memang sangat mencabar, especially cuaca yang sangat panas, and then of course the obstacle memang terbaik daripada Spartans, so cabaran yang paling dahsyat ialah cuaca, dan alhamdulillah masih ramai yang dapat mengharungi cabaran yang disediakan oleh Spartan. Juara bagi kategori elit wanita dimenangi oleh Silmi Gutang dari Filipina, manakala kategori elit lelaki dimenangi oleh Callum Sin dari Malaysia. Lebih 2,000 peserta dari dalam dan luar negara menyertai sukan berhalangan yang julung kali diadakan di Miri. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Ahad 7 Mei. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ismail, Syafika dan Nen Tebabo. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.